Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, sawadika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang semati saudara Dato' Azimi Laim selaku pengurusi majlis, yang semati yang mak bahagia, sebenarnya yang amat berhormat, masih lagi yang berhormat, tapi masa dah pencen jadi Perdana Menteri, jadi amat tu masih ada lagi. Jadi bagi saya dia masih yang amat berhormat, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Ahli Parlimen Langkawi, pengurusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, menang tanpa bertanding. Dan yang amat bahagia Tun Dr. Siti Asmah Haji Muhammad Ali, yang baru meraihkan ulang tahun yang ke-94, tuan-tuan. Kita ni tak tentu lagi. Yang bahagia saudara saya Datuk Marzuki bin Yahya, mantan aku, Setiausaha Agung PPBM, dan merupakan senator bekas Menteri Timbalan Menteri Luar. Yang bahagia, yang berhormat Datuk IR Amiruddin bin Hamzah, bekas Timbalan Menteri Kewangan, Ahli Parlimen Kubang Pasu. Yang bahagia Meja Anwar, Timbalan Pengurusi Badan Pimpinan Negeri Kedah, yang baru kena pecat, dia pun terima surat dah, tuan-tuan. Kami semua ni duk tunggu surat dah. Yang saya nampak ni dalam banyak-banyak hitam, seorang-seorang dia putih, ya. Rambut pun putih, ya. Yang berhormat Datuk Mahfuz Omar, Ahli Parlimen Pokok Senar, wakil daripada Amanah, bersama Datuk Seri Khairuddin berada bersama, tuan-tuan. Yang berhormat Saudara Asmirul, bekas Exco Kerajaan Negeri Kedah, adun daripada Selangor ada, tuan-tuan. Yang berhormat Syed Rosli, dan yang berhormat Saleh, Datuk Saleh, adun daripada Negeri Selangor, Darul Ihsan. Rakan-rakan ketua-ketua, bekas-bekas ketua bahagian, dengan ahli-ahli MPT, saudara Akram, ada siapa lagi tak nampak. Lepas tu ketua-ketua bahagian ataupun mantan ketua-ketua bahagian yang sudah blackout. Lepas tu ketua-ketua Sikandi, ketua-ketua Amada, khususnya tuan-tuan dan perempuan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya manjatkan setinggi-tinggi puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala malam ini. Kita dapat berhimpun dalam suasana begitu ceria walaupun berbaju hitam, iaitu untuk mendengar penjelasan dan amanat daripada Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku pengurusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua. Yang tentunya kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ini membuktikan bahawa kita berani kerana benar. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak mahu nak bercakap panjang sangat. Tapi cukup mungkin sekadar untuk memberi sedikit penjelasan di pihak saya sendiri. Apa yang saya lihat telah berlaku di dalam parti kita sejak ujung bulan 2 tahun ini. Malah sebelum itu pun ada jugalah beberapa peristiwa yang mungkin dalam pengetahuan ataupun tidak dalam pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Kita sebenarnya telah menubuhkan Parti Bersatu ini bertujuan untuk mengambil alih perjuangan yang telah ditinggalkan oleh parti sebelum kita, iaitu UMNO. UMNO dilihat suatu ketika dahulu sebagai sebuah parti yang membela nasib orang Melayu, dan atas sebab itu ia mendapat sokongan yang begitu padu seluruh negara. Malah setiap pilihan raya boleh dikatakan tanpa sekali pun adalah sekali dua kali je lah kalah di peringkat negeri, tetapi tidak pernah kalah di peringkat persekutuan. UMNO menjadi sebuah parti yang begitu unggul
di dalam Koalisi Barisan Nasional kerana diyakini dan dipercayai oleh masyarakat Malaysia, khususnya orang Melayu. Tetapi oleh sebab kepimpinan UMNO mula menyimpang daripada perjuangan, iaitu mula terlibat ataupun terjebak dengan amalan-amalan yang dianggap jenayah, tuan-tuan. Amalan-amalan seperti rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan, malah satu lagi istilah yang kita belajar, kleptokrasi. Inilah antaranya yang menyebabkan masyarakat Melayu khususnya semakin hari semakin hilang percaya kepada UMNO. Dan ini dibangkitkan di dalam parti itu sendiri. Saya antara orang dalam parti, ahli majlis tertinggi lantikan dan sebagai pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, bertanya dengan Presiden parti ketika itu, Datuk Seri Najib Razak, mengenai dakwaan-dakwaan yang begitu mengejutkan berkait dengan jumlah wang yang besar masuk dalam akaun peribadinya. Bukan saya seorang, timbalan Presiden UMNO pun bangkit perkara yang sama. Dan apabila kami bangkitkan perkara ini, rupa-rupanya ianya tidak disenangi oleh Najib. Akhirnya kami ini digugur jawatan kerajaan. Saya sebagai Menteri Besar Kedah, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai timbalan Perdana Menteri ketika itu. Dan sejurus kemudian kami juga dipecat daripada parti. Itulah yang berlaku dalam UMNO, tuan-tuan. Maka oleh sebab kita rasakan perjuangan untuk membela nasib orang Melayu ini perlu diteruskan, dan kita percaya bahawa UMNO tidak lagi boleh, tidak lagi mampu melakukannya kerana sudah terpalit dengan masalah-masalah jenayah ini. Maka kita bersetuju untuk menubuhkan sebuah parti yang diberi nama Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kalau kita lihat di dalam perlembagaan parti, jelas disebutkan antara asas-asas penubuhan parti ialah untuk menegakkan integriti. Malah perkara itu telah dinyanyikan dalam lagu kita sebentar tadi. Disebut di dalam perlembagaan parti, prinsip penubuhan parti ialah untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang bebas rasuah. Kita nak sebuah kerajaan yang takbir urusnya baik untuk memberi manfaat kepada rakyat Malaysia termasuk masyarakat Melayu. Tidak hanya terhad kepada Melayu tetapi kepada semua. Atas asas itulah parti kita telah ditubuhkan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita lihat apa yang telah berlaku sekarang. Kalau kita ingat, sewaktu kita berpakat dengan Pakatan Harapan, kita telah bersetuju bahawa kita berpakat keempat-empat parti ini untuk bersama dalam pilihan raya supaya kita boleh menumbangkan sebuah kerajaan kleptokrasi. Itulah yang menjadi bahan sewaktu kita berkempen menjelang pilihan raya umum 14 yang lepas. Dan atas asas itu juga yang kita menang, tuan-tuan dan puan. Mana tak menang, rakyat dapat lihat dengan mata mereka sendiri apa yang berlaku sewaktu negara di bawah kepimpinan kerajaan BN yang ditunjangi oleh UMNO. Bukan hanya Perdana Menteri sendiri yang terlibat di dalam 1MDB yang tersohor seantero dunia itu, tetapi juga tokoh-tokoh UMNO yang lain turut terpalit dengan macam-macam kes-kes mahkamah, baik melibatkan Felda, MARA, tabung haji, tuan-tuan dan puan. Ada orang baling sini. Tabung haji pun kenal juga. Felkra dan macam-macam lagi agensi-agensi kerajaan JLC yang mana kepimpinan terdahulu telah melantik orang-orang ini menerajui agensi dan JLC tersebut. Akhirnya
Mereka menggunakan kesempatan itu untuk memperkayakan diri sambil melaung-laungkan hidup Melayu, hidup Melayu, perjuangan agama bangsa dan tanah air. Rupa-rupanya di sebalik tabir mereka menjaga kepentingan peribadi dan bukannya kepentingan pertubuhan yang mereka wakili itu. Maka kita telah masuk dalam pilihan raya, kita menang kerana rakyat mahukan sebuah kerajaan yang bersih, bebas daripada rasuah. Malangnya tuan-tuan dan puan-puan, baru 22 bulan kita mentadbir negara ini, sebahagian daripada ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan, ada yang daripada Parti Keadilan Rakyat, ramai juga yang daripada Bersatu, tuan-tuan dan puan-puan, yang melompat dan memberi sokongan ataupun kekuatan kerusi parlimen itu kepada PAS dan UMNO di bawah satu gagasan baru yang diberi namakan Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat apa yang sedang berlaku sekarang ini. Perkara yang sama seperti mana yang berlaku sebelum PRU 14, lantikan demi lantikan untuk menerajui GLC dan agensi kerajaan telah dilakukan oleh kerajaan yang ada sekarang ini yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kita boleh agak apa yang akan berlaku sebab di antara mereka yang dilantik ini adalah pemimpin-pemimpin daripada UMNO juga, pihak yang kita telah tolak, pihak yang telah kita kalahkan dalam PRU kerana masalah kleptokrasi. Malah ada di kalangan mereka masih lagi turun naik mahkamah dengan kes belum lagi selesai. 28 hari bulan Julai ini kita akan lihat apa keputusan mahkamah mengenai SRC International yang melibatkan Najib Razak. Baru 2 hari yang lepas SPRM telah mengeluarkan satu kenyataan media nyatakan bahawa mereka telah mohon untuk menyita 1.6 bilion ringgit yang dikatakan berada di dalam akaun sebuah syarikat Petro Saudi di United Kingdom yang dikatakan sumbernya ialah 1MDB dan ianya melibatkan Najib Razak. Ini daripada SPRM 2 hari lepas. Saya ingat tuan-tuan baca dalam surat khabar, tak ada kot. Tak ada laporan pun mengenai perkara itu. Tapi kalau cari kenyataan media daripada SPRM, tuan-tuan akan jumpa. Jadi yang kita buat ni tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada perjuangan asal kita. Kita tidak boleh merelakan kleptokrasi ini kembali menular. Kita tak boleh biarkan punca masalah yang dihadapi oleh negara kita sebelum PRU 14 itu berulang lagi dengan orang yang sama, tetapi kali ini kerana pintu terbentang luas dibuka oleh Presiden parti kita sendiri. Apa sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin sanggup melakukannya? Walhal dialah antara orang yang dipecat daripada jawatan timbalan Perdana Menteri, dipecat daripada UMNO itu sendiri, menubuhkan parti bersatu dengan kita, melawan UMNO dan kita berjaya mengalahkan, akhirnya menjadi menteri dalam negeri pula tu, tetapi tergamak untuk mengkhianati perjuangan parti semata-mata untuk menjadi Perdana Menteri. Apa sebabnya? Yang dia boleh lantik orang-orang yang sama juga ke jawatan-jawatan tinggi dalam agensi kerajaan, JLC dan sebagainya, yang mendedahkan negara sekali lagi kepada masalah kleptokrasi itu. Sebabnya tuan-tuan, kerana dia hanya mempunyai 111 ahli parlimen yang menyokong dia dalam Dewan Rakyat. Sejak angkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 1 hari bulan Mac 2020, satu demi satu lantikan JLC
dan agensi kerajaan telah dibuat dari kalangan ahli-ahli parlimen semata-mata untuk menggula-gulakan mereka, menyokong dia sebagai Perdana Menteri dan menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kalaupun kita faham dia terpaksa lakukan untuk menyelamatkan diri dia dalam jawatannya sebagai PM, tetapi sebenarnya kita semua terdedah kepada masalah yang berlaku sebelum PRU14, iaitu rompakan, kecurian. Kita ni kena samun sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, oleh pihak yang sama yang telah kita kalahkan pada pilihan raya yang lepas. Jadi kita ni tak sanggup menerima keadaan ini, dan kita nak supaya kita kembali kepada perjuangan asal kita. Kita tubuhkan parti ini untuk menegakkan keadilan, untuk kita menolak kemungkaran, tuan-tuan. Kita berjuang mati-matian bersama-sama dengan rakyat untuk menyelamatkan negara ini daripada kleptokrasi tahap gaban, tuan-tuan. Yang satu dunia dah tahu cerita ni. Itu sebabnya kita berjuang, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersama-sama dengan kami dalam memegang prinsip untuk menolak kemungkaran ni. Boleh tak boleh, tuan? Apa juga kesudahannya, sekali lagi mungkin kita boleh dengar daripada Tun sendiri. Tapi saya harap bila bersatu jadi blackout ni bermakna kita tidak boleh menghalalkan, mengiyakan kebobrokan yang telah berlaku di dalam parti kita, mencemar nama baik parti kita ini, malah mencemar nama baik pejuang-pejuang dalam parti yang telah berusaha gigih bersengkam mata sampai kita meyakinkan rakyat untuk memberi mandat kepada kita PRU14 yang lepas. Sekarang lagi yang saya nak sentuh ialah mengenai keputusan untuk membawa bersatu ini keluar daripada PH. Kita kena ingat di awal penubuhan parti kita berhasrat untuk menyertai proses demokrasi negara melalui pilihan raya. Kita juga telah bersetuju untuk menyertai Pakatan Harapan. Ketika itu PH ini dianggotai oleh 3 parti, iaitu Keadilan, Amanah dan DAP. Tetapi apabila kita memohon untuk menyertai PH ini seolah-olah buat semula. Dia buat lain. Dia kata bukannya 3 ni nak menerima penyertaan adik bongsu bersatu ni, sebaliknya dia buat balik Pakatan Harapan ni. Satu perjanjian baru telah dirundingi oleh 4 parti. Jadi kita tubuhkan PH ini 4 parti dalam satu gabungan. 4 parti kita ini berunding, dan antara perkara-perkara yang telah dipersetujui ialah kita nak satu gabungan parti politik yang mana kita nak masuk dalam pilihan raya selagi kita tak maulah bertindih kursi. Tempat yang bersatu bertanding, 3 parti lain tak bertanding. Tempat yang Amanah, Keadilan ataupun DAP bertanding, bersatu pun tak bertanding. Itulah persetujuan yang kita meterai dalam perjanjian tersebut. Dan antara lain dipersetujui juga calon Perdana Menteri sekiranya Pakatan Harapan ini menang ialah Tun Mahathir Mohamad, calon Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah. Dan ini pun dipersetujui. Tuan-tuan dan puan-puan, yang sign dokumen itu mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia ialah Presiden parti kita sendiri, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya sebut perkara ini supaya kita faham bahawa ada satu dokumen rasmi, satu perjanjian yang mengikat kita keempat. Kita pun ada yang kita janjikan dan mereka pun ada, dan bila kita bersepakat antara 4 parti ini, maka dengan termeterainya perjanjian itu, yang itulah yang menjadi asas penubuhan Pakatan Harapan.
Kemudian kita masuk pilihan raya dan kita menang. Kerajaan yang ditubuhkan lepas itu, baik di negeri Kedah ke, baik di persekutuan sekalipun, nama kerajaan itu pun Kerajaan Pakatan Harapan. Bila kita masuk PH, kita mendapat persetujuan daripada MPT, Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dan keputusan itu dibawa sampai ke peringkat negeri, peringkat bahagian, peringkat cawangan. Kita bergerak bersama dengan rakan-rakan daripada 3 parti yang lain. Kita latih Pacaba, kita dirikan, kita wujudkan jentera parti, kita bergerak sebagai satu pasukan. Kita berlawan dengan PAS dan Barisan Nasional. Jadi benda ini telah disepakati di semua peringkat. Kita tubuh kerajaan, tiba-tiba kerajaan kita tumbang. Bukan kerana ditolak oleh rakyat, tumbang kerana ada 30 lebih ahli parlimen termasuk dari Bersatu lompat pergi belah sana. Kerajaan pintu belakang. Kerajaan tebuk atap orang kata. Bukan saya kata. Kita pakai baju hitam, mereka pakai baju hijau. Hijau kata tebuk atap tuan. Jadi inilah yang telah berlaku. Dan untuk benda itu berlaku, diumumkan, diisytiharkan bahawa Bersatu ini keluar daripada PH. Saya ingat sekali lagi Tun akan jelaskan apa sebenarnya yang berlaku sampai keputusan itu dibuat. Bukan oleh kami, bukan juga oleh Majlis Pimpinan Tertinggi Parti tuan-tuan, tetapi oleh beberapa individu saja. Letak yang tu kat tepi saat. Saya nak cerita satu lagi. Muafakat Nasional. Ini gabungan antara 2 parti, UMNO dan PAS. Boleh bayangkan tuan-tuan, awal tahun lepas 2019, bila cadangan ni telah dikemukakan, orang PAS pun tak percaya, orang UMNO pun tak percaya. Malah kita yang di luar UMNO dan PAS pun tak boleh percaya. Yang 2 parti dah berseteru lama ni boleh sepakat, boleh bergabung untuk kerjasama politik. Benda tu berat. Kerana ada isu ataupun kes kafir mengkafir dan macam-macam lagi. Jadi perkara berat seperti itu tentulah perlu mendapat mandat, mendapat persetujuan daripada keahlian yang ramai dalam kedua-dua parti. PAS buat muktamar PAS. Dia buat muktamar, usul bentang untuk mewujudkan kerjasama politik dengan UMNO. Perbahasan yang berlaku pada muktamar itu sangat hangat. Ada juga yang bantah. Ada juga yang sampai maki hamun kepimpinan PAS pun ada. Tuan-tuan boleh baca dalam surat khabar ataupun tonton dalam YouTube. Tapi akhirnya usul itu diluluskan melalui undian. Maka PAS bersetuju untuk bermuafakat dengan UMNO. Selang seminggu selepas itu UMNO pula buat EGM, Mesyuarat Agung Khas. Usul yang sama telah dibentangkan. UMNO nak bermuafakat dengan PAS. Setuju tak setuju? Kemudian perbahasan pun berlaku. Ada juga yang tentang, tetapi bila mengundi, usul telah diluluskan. Kemudian dua-dua ini dah bersetuju. Mereka pun menandatanganilah Piagam Muafakat Nasional. Saya sebut perkara ini untuk tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana waktu kita menubuhkan Pakatan Harapan dulu, ada satu dokumen rasmi, ada satu rundingan yang berlaku, kesepakatan, kemudian mendapat persetujuan daripada ahli-ahli di semua peringkat, baik di peringkat tertinggi, negeri, bahagian, cawangan. Dan bila dah sepakat macam itu, barulah termeterai satu perjanjian. Jadi ada benda yang dibuat. Bagi kita masa masuk Pakatan Harapan, bagi UMNO dan PAS waktu ditubuhkan Muafakat Nasional. Saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan. Pada waktu bila kita semua ni ditanya, setuju tak setuju kita keluar daripada PH? Ada tak? Tak ada tuan-tuan. Ini satu perkara berat. Pasal kita dah dulu bersetuju untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Kita masuk pilihan raya bersama dengan PH. Kita menang tuan-tuan dan puan. Kita tubuh kerajaan lagi. Tun Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri.
dalam kerajaan PH waktu bila kita ditanya untuk keluar daripada Pakatan Harapan, membenarkan kerajaan itu tumbang. Waktu bila Kedah bersetuju untuk melepaskan jawatan-jawatan MPKK sampai JPKK lah ni pun kita tak sampai 1/3 lantikan yang kita terima di bawah Bersatu. Betul tak betul? Ini bukan saja di Kedah tuan, di Johor, di Melaka, di semua negeri macam tu juga. Benda ni tak ditanya, kita pun tak pernah terima. Satu keputusan telah dibuat di peringkat tertinggi, itu pun tak melibat pengurusi parti, tak melibat timbalan presiden, tak melibat Selesa Agung. Keputusan itu dibuat dan kita semua terpaksa terima keputusan itu. Kita pun tak tahu apa cerita, balik kawasan kita, kawan-kawan daripada PH ni nampak macam mereka ingat kita ni tikam belakang mereka. Padahal kita dulu bersama berjuang untuk menang dalam pilihan raya. Jadi saya sebut perkara ini untuk menjelaskan bahawa keputusan untuk keluar daripada PH itu dilakukan secara yang tergesa-gesa, tanpa fikir panjang, dan sampai ke hari ini masih lagi bermasalah. Tengok sajalah apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat baru-baru ini. Jadi inilah yang sedang berlaku tuan-tuan. Hari ini kita dengar bahawa pencalonan kami untuk bertanding dalam pemilihan parti seolah-olah digugurkan. Ada beberapa pihak, baik presiden, timbalan presiden dah menang tanpa bertanding. Nak heran apa tuan-tuan? Kalau lantikan speaker pun diperbuat cara tu, tak ikut perlembagaan. Perlembagaan persekutuan mereka tak ikut, perlembagaan parti nak kira apa? Kerajaan yang ada pun kerajaan terbuat atap. Jadi tak payahlah dia nak heran sangat dengan perlembagaan persekutuan. Jadi benda tu tak mengejutkan. Tetapi saya ingin menyatakan pada kami, tindakan mereka untuk menggugurkan kami sebagai calon-calon untuk bertanding dalam pemilihan parti adalah satu penghinaan kepada mahkamah. Kerana mahkamah belum lagi membuat keputusan hal keahlian kami dan ianya akan dibuat pada 7 hari bulan Ogos nanti. Jadi saya ingin menjelaskan ketika ini kami masih bersatu. Jangan pula orang fikir kami dah tak bersatu lagi dah. Tapi bersatu kami ini bersatu hitam tuan-tuan. Blackout. Macam tuan-tuan dan puan juga. Jadi sebab itu saya nak kata sekali lagi, saya nak ucap tahniah dan syabas kepada tuan-tuan dan puan kerana berani bersuara, berani tunjulkan diri, berani buat flash mob, berani masuk dalam Facebook, berani letak dalam WhatsApp, berani bercakap. Itu demokrasi, itu hak kita tuan-tuan dan puan. Takkanlah dalam sebuah parti politik tak boleh bersuara, tak boleh berbeza pendapat. Tak boleh mengkritik langsung. Kritik sikit kena pecat tuan-tuan. Tak pernah lagi kot berlaku. Jadi macam itulah keadaan kita sekarang ini. Saya nak laporkan pada tuan-tuan dan puan-puan, hari ini di Kedah kita tengok begitu ramai. Kemarin 1 malam 2 hari saya di negeri Johor Darul Takzim tuan-tuan. Kami di Johor Baru, kita di Simpang Renggam, kita pergi Seri Gading, kita pergi ke Muar. Dan akhir sekali kami di Pagoh, sambutan begitu luar biasa sekali kepada Bersatu Blackout. Jadi jangan fikir bahawa di negeri Johor tak ada orang sokong. Sebenarnya mereka rasa lagi perit lagi tertekan. Mana tak terasa bila mereka pun macam kita juga terpaksa melepaskan jawatan Menteri Besar. Kalau kita lepas kepada PAH, kat sana mereka lepas kepada UMNO, itu lagi teruk. Jadi tuan-tuan, itulah keadaannya, dan saya menyeru dan merayu pada tuan-tuan dan puan-puan, jangan berganjak daripada berpegang pada prinsip, kerana prinsiplah yang menjadi nadi kita, tuan-tuan. Biar kita ni dari kalangan orang yang mempertahankan nilai-nilai mulia seperti mana yang diajar kepada kita melalui agama kita.
Biarlah kita ni dari kalangan orang yang walaupun tertekan, macam-macam desakan lah, ugutan pun ada yang digula-gulakan. Malangnya ada juga kawan-kawan kita yang dah terkandas, yang tewas kepada habuan dan macam-macam lagi. Tak apalah, biar pergi kat depan, tuan-tuan. Tapi kita dah pernah lalui dah perkara ini dengan sebuah kerajaan terdahulu. Kali ini kali kedua. Tapi saya sangat-sangat yakin rakyat sebenarnya bersama kita dan akan memberi sokongan padu kepada kita bila kita berhadapan dalam pilihan raya umum ke-15 nanti, insya-Allah. Percayalah tuan-tuan dan puan. Jadi saya harap kami boleh bergantung pada tuan-tuan dan puan untuk terus membantu diri kita sendiri untuk selamatkan keadaan ini, dan insya-Allah kalau itu dapat kita lakukan, kita akan lihat bahawa kita yang memegang pada prinsip ini akan dapat menguat satu hala tuju yang lebih baik bagi negara, bagi negeri Kedah Darul Aman, bagi semua masyarakat, termasuk masyarakat Melayu itu sendiri, dan insya-Allah usaha kita itu mendapat berkat, rahmat dan keredaan daripada Allah SWT juga, insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Kalau boleh tak apa lah. Betul boleh. Sebab tak tanya, kalau contoh ada klien tanya aku, lepas tu aku tengok akaun klien kau. Nak orang kau ni.